Dan zikrullah itu menerangi hati. Dan bagi zikir itu terdapat dua jenis. Zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Adapun zikir dengan hati, maka ia terlebih tinggi kedudukan dari zikir dengan lisan. Kerana zikir dengan hati yang diingati namanya, di dalam hati akan merasakan keagungannya. Kita katakan dirasa kebesaran Allah, dirasakan kehebatan Allah, dirasakan keperkasaan Allah, dirasakan tempat dia bersandar ialah Allah, dirasakan tempat dia rayu ialah Allah, dirasakan yang memerhatikan dia ialah Allah, dia merasakan yang boleh menyeksa dia ialah Allah, yang dia merasakan bahawasanya yang boleh melepaskan dia dari seksa juga Allah. Allah, 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 Allah. Ya, begitu. Lepas tu orang-orang kaya gini ya. Orang apa Nabi mengatakan berzikirlah sehingga orang mengatakan kau gila. Ha? Iaitu apa, dizikir macam tak ke mana-mana, dia ingat Allah, fikirannya macam melayang, tapi dia punya melayang hanya dengan Allah. Ini jangan, hati-hati, yang ada orang action. Nabi bilang berzikirlah sehingga orang mengatakan kau gila, iaitu apa, sampai fana, ingat Allah saja, sampai pakaian pun tak begitu terurus, makanan pun tak begitu. Bukan Nabi suruh berzikirlah macam orang gila. Yang ada orang kalau zikir mungkin pekik-pekik tau. Asal pergi makam aja datanglah dia punya hal. Oh ya Allah, ya Allah. Aku tengokkan aja ngada-ngada ya Allah, buat sampel. Konon-konon hal dia sampai. Hal dia sampai dekat asal pergi makam aja hal dia goyang. Ya Allah, subhanallah, goyang. Tengokkan dia. Kenapa Ji? Kenapa? Nabi dah bilang zikir biar orang bilang macam orang gila. Nabi bilang biar zikir biar sampai orang pandang kita walaupun macam orang gila. Nabi tak bilang zikir macam orang gila. Ya. Ya. Dia diam. Macam-macam jenis manusia ya. Macam-macam jenis manusia ya. Jangan buat-buatlah. Naturally ya. Berzikir ya. Macam-macam. Zikir dengan hati pada Allah Ta'ala. Seru kebesaran Allah Ta'ala ya. Potong sikit. Zikir badan goyang afdal ke tak afdal? Kalau badan goyang, kata Imam Ghazali bilang kau jangan tegah. Yang ada goyang. Kenapa tidaklah bergoyang badannya kecuali menunjukkan bergetar hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Ada orang lagi zikir sampai ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh. Yang ada orang sampai berpusing, twirling. Tapi itu zikir betul, tarikah yang betul ya. Bukan buat persembahan performance macam kita tengok di Turki, itu dah jadi persembahan. Turis tengok ambil gambar semua bilang ini kok kau bilang sufi. Astaghfirullahalazim. Dah jadi persembahan pulanya. Siapa yang mula zikir sampai terpusing gitu? Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah mengkhabarkan dia dapat masuk jannah, menjadi ahli jannah, dia sangkingkan seronoknya sampai fana, dia terus terpusing-pusing dalam zikirnya. Twirling tu namanya. Begitu ya. Itu semua tidaklah gitu lantaran hatinya. Bahkan setengah orang saleh kalau ditaruhkan batu kerikil dalam tapak tangannya, menggelitik batu kerikilnya. Menunjukkan setiap sel dalam badannya pun zikir dengan Allah juga. Setiap sel dalam badan zikir dengan Allah, maka taruh batu kerikil begitu. Jadi kalau orang goyang badan, kita jangan tegah. Memang boleh. Kalau kita sendiri nak goyang badan, kita goyang badan. Apa yang kita pelajari pada kiai-kiai kita, daripada tuan-tuan guru kita, afdalnya jangan goyang badan. Kenapa? Zikir adalah ibadat. Ibadat kemuncaknya dalam sembahyang. Dalam sembahyang goyang-goyang tak? Segala apa ibadat, zikir baik, maulid baik, tahlilan baik, semua tu ambilnya daripada mana? Contoh yang paling utama dalam salat. Salat itulah zikir paling besar. Mendirikanlah sembahyang kerana mengingati aku. Kerana zikri, kerana mengingati aku. Sembahyang itulah zikir paling besar sekali. Maka segala pesen zikir diambil pada sembahyang. Sembahyang goyang-goyang tak? Kan tak goyang kan? Khusyuk kan? Jadi afdalnya kalau yang nama zikir tu, ya jangan goyanglah. Itu apa pedangan kita. Tariqah Ba'alawi kita. Dan pada kiai-kiai kita. Ustaz-ustaz kita. Kalau zikirnya tengok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tenang. Dia jaga kontrol saja hatinya semua. Bergetar hatinya. Bergetar jiwanya. Tapi badannya tak sampai bergoyang. Kalau orang nak bergoyang, kita jangan larang. Memang ada riwayatnya. Kitanya sendiri, sayuginya yang tetap itu adalah kerana mencontohi perbuatan dalam sembahyang. Ya. Akan tetapi tidak sayugi engkau meninggalkan zikir dengan lisan semata-mata untuk capai zauq dalam zikirmu. Kerana ia tetap termasuk dalam kategori zikir. Jadi yang ada orang tak nak zikir dengan lisan. Nak zikir dalam hati. Kalau orang yang tak biasa zikir dalam hati, orang yang dah memang terbiasa zikir, dah memang bual dengan Allah senantiasa, tak ada tasbih, tak ada apa pun dia ingat Allah. Tengah malam pun dia ingat Allah. Bangun pun ingat Allah. Tengah pasar pun ingat Allah. Tengah pesta pun dia ingat Allah semua. Tapi orang yang kau tak biasa, nak tak biasa zikir-zikir, kira-kira tak biasa. Nak ingat Allah. 2 minit aja. Lepas tu, ingat es krim, ingat kacang goreng, ingat apa semua. Kalau gitu, kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah, sebut kitab Hidayatul Salikin, Imam Abu Samad Al-Falimbani ya.
mengatakan untuk orang peringkat awal macam kita, jangan tinggalkan zikir suara, zikir lisan. Khususnya dalam grup, macam kita bawa dalam ratib-ratib lah. Kita baca ratib atas, kan dalam grup. Kita baca tahlilan, kan dalam grup. Kita baca tahlilan, baca yasinan, kan dalam grup. Dalam grup. Dan baca kuat. Jangan tinggalkan, kerana itu mendisiplinkan. Kalau baca dalam grup, boleh terhayal tak? Boleh orang subhanallah, subhanallah kata, asam pedas, sambal belacan. Kan tidak. Paling-paling tidak, kalau teringat asam pedas, sambal belacan pun mulutnya subhanallah, subhanallah, subhanallah juga. Terkawal, terkawan. Baca yasinan, baca apa? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaakulun. Tapi hatinya ingat apa? Ingat nak pergi jemputan, ingat nak pergi ni, nak pergi tu. Tapi mulutnya baca juga tak? Baca juga. Boleh terlepas tak? Kan tidak terlepas. Terkawal. Jadi kalau untuk peringkat orang beginners, peringkat awal macam kita permulaan, sayugia zikir yang kuat, zikir lisan, dan sayugia zikir dalam grup. Jadi sebagai kawalan, sebagai guide, sebagai panduan, sebagai ada mandu kita. Jangan tinggalkan. Pada waktu-waktu lain zikir sendiri, ingat Allah. Seberapa banyak kau nak zikir, zikir ingat Allah Ta'ala. Ya. Orang-orang begini dah tak payah kira, tak payah angka lagi. Ya. Mereka zikir saja kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan tinggalkan zikir dengan lisan. Jangan tinggalkan zikir dengan lisan. Seperti apa lepas sembahyang? Subhanallah, 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 subhanallah. Bahkan imam tak baca, kita baca sendiri-sendiri. Ya, tak baca semuanya. Angkat kaki jalan aja. Kan baca ramai-ramai. Doa kan dibaca oleh imam, kita aminkan. Itu semua tu latihan. Latihan zikir dengan lisan. Jangan kau bilang itu bid'ah, itu tak boleh semua tu. Semuanya tu adalah latihan. Dalam ratib-ratib kita baca ramai-ramai. Maulid kan baca ramai-ramai. Yasinan kan baca ramai-ramai, tahlilan kan baca ramai-ramai. Itu semua tu fadilatnya. Biar orang tak lalai dan leka. Kalau lalai sekalipun mulutnya terikut juga. Kalau lalai sekalipun kiraannya termasuk dalam kiraan Pak Imam juga. Jadi tidak terus terlepas begitu saja, ya. Baik. Kekasih kita Nabi Muhammad dambaan